Belum lagi kita cerita tentang 4.8 bilion akhirnya hutang lembaga hasil dalam negeri yang patutnya dibayar oleh Genting. Last kali Lim Guan Eng telah lupuskan, tak perlu bayar, dikecualikan daripada bayar 4.8 bilion, 4,800 juta ringgit, tuan-tuan. Bukan satu amount ataupun jumlah yang kecil. Dan dengan pendedahan Tommy Thomas, dia boleh didakwa di bawah Seksyen 500, di bawah kanun kesiksaan kerana menghina badan kehakiman. Dia boleh didakwa di bawah Akta Hasutan 1948 kerana dia telah pun menghina Allahyarham Tun Razak dan juga Datuk Harun. Dia juga boleh didakwa di bawah Akta Suruhanjaya pencegahan rasuah kerana menyalahgunakan kuasa dia, tuan-tuan. Dan dia juga telah tidak bertindak profesional. Macam-macam pertuduhan boleh dikenakan ke atas Tommy Thomas. Tuan-tuan, rupanya bukan hanya Ketua Hakim Negara Richard Malanjun tidak dilantik atas cadangan daripada jawatan kuasa perlantikan hakiman ataupun Suruhanjaya perlantikan hakiman, tetapi cadangan nak lantik Ketua Hakim Negara datang daripada Tommy Thomas sendiri. Dan dia dengan bangganya, tuan-tuan, menceritakan dalam buku dia. Bukan hanya Ketua Hakim Negara Richard Malanjun, Ketua Hakim Negara sekarang ni pun, tuan-tuan, mengikut Tommy Thomas. Beliaulah yang mencadangkan supaya Tengku Maimun dilantik menjadi Ketua Hakim Negara. Itu sebabnya, tuan-tuan, bila pelantikan Ketua Hakim Negara cadangan daripada Tommy Thomas, Ketua Hakim Mahkamah Besar Melaya daripada Tommy Thomas, Ketua Hakim Mahkamah Besar Sabah Sarawak daripada Tommy Thomas, bila dia tukar hakim-hakim ni, saudara, kes Lim Guan Eng pun digugurkan. Hari ini hakim yang sepatutnya mengadili Datuk Seri Najib, Hakim Sufian Razak, juga dipindahkan, digantikan dengan Hakim Nazlan yang tak ada pengalaman untuk berurusan, untuk mengadili kes jenayah. Malah hakim yang junior ini, tuan-tuan, tiba-tiba mengambil satu kes yang berprofil tinggi, iaitu kes Datuk Seri Najib, kes SRC International. Lebih parah, tuan-tuan, akhirnya kita mendapati punca utama Tuan Dr. Mahathir meletakkan Hakim Nazlan menjadi hakim menggantikan Hakim Sufian Razak ialah kerana Hakim Nazlan terlibat dalam penubuhan SRC International itu sendiri. Sedangkan di dalam penghakiman dia, saudara, dalam penghakiman dia, kita lihat beliau mengatakan bahawa Datuk Seri Najib bersalah kerana niat dia menubuhkan SRC itu sendiri jelas menunjukkan dia berniat untuk menyeleweng duit ataupun untuk mendapatkan rasuah daripada duit yang dipinjam oleh SRC daripada Kuok. Saudara, bukti akhirnya terbongkar bila mana, tuan-tuan, Hakim Nazlan seperti mana yang diumumkan oleh SPRM pada 23 hari bulan Mei, SPRM mengesahkan bahawa mereka telah siasat Hakim Nazlan dan kertas siasatan telah dihantar kepada SPRM, kepada Jabatan Peguam Negara pada 21 hari bulan Mei, tuan-tuan. Saudara, kertas siasatan itu mengatakan bahawa Hakim Nazlan boleh didakwa di bawah Seksyen 220 kanun kesiksaan kerana dia telah menjatuhkan hukuman tidak berpandukan kepada undang-undang. Malangnya, tuan-tuan, bila pergi ke Mahkamah Rayuan, bukti-bukti baru ditolak. Bila pergi ke Mahkamah Persekutuan, bukan setakat bukti-bukti baru yang jelas menunjukkan Hakim Nazlan lah orang yang terlibat mencadangkan penubuhan SRC International. Kerana ketika itu, saudara, beliau adalah sebahagian daripada Maybank dan merupakan Head of Corporate and Legal Affairs Maybank, juga merupakan Institusi Syarikat Maybank dan merupakan General Counsel Maybank, tuan-tuan. Orang yang terlibat secara langsung ini, walaupun peringkat awal
bila dia berhadapan dengan pihak SPRM tanya dengan Hakim Nazlan, kamu terlibat tak tubuhkan SRC ni? Dia kata tak terlibat. Kali kedua tanya tak terlibat, kali ketiga tanya tak terlibat, kali keempat tanya tak terlibat. Pegawai SPRM ni geram, dia bawa keluar semua sekali bukti-bukti penglibatan Nazlan, surat-surat yang Nazlan sign, minit mesyuarat di mana ada nama Nazlan dalam meeting-meeting untuk menubuhkan SRC International. Malah tuan-tuan, Maybank Investment dibayar RM800,000 oleh 1MDB untuk menguruskan SRC International. Dia terlibat. Akhirnya dia diangkat jadi hakim untuk menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta denda kepada Datuk Seri Najib, tuan-tuan. Adil ke tak adil, tuan-tuan? Itu sebabnya saudara Datuk Zahid kata kita kena menang pilihan raya ni. Kerana kalau kita tak menang pilihan raya ni, apa yang Pakatan Harapan buat sepanjang tempoh 22 bulan, tuan-tuan, dia akan ulang balik. Apa yang dia buat? Dia lepaskan kawan, dia dakwa lawan. Lawan macam mana yang dia dakwa? Lawan yang tidak mau tunduk dengan desakan dia, dengan permintaan dia, dengan tidak mau menyokong dia sebagai kerajaan. Kita lihat bila kuasa di tangan mereka, Siva Rasa Rahsia, ahli Parlimen Sungai Buloh daripada PKR, ada 2 pertuduhan, satu akta hasutan, satu lagi di bawah akta MCMC, digugurkan. Eric Paulsen PKR, digugurkan kes dia. Hasan Karim digugurkan. Begitu juga Tamrin Ghaffar digugurkan. Rafizi yang patut kena 30 bulan penjara digugurkan. Tien Chua digugurkan. LTTE digugurkan. Pang Likun yang menyogok Lim Guan Eng, sebuah rumah banglo bernilai 4.27 juta ringgit, dia jual below market price 2.8 juta, digugurkan. Lim Guan Eng digugurkan. Saudara, sebaliknya kita lihat presiden kita. Presiden kita sebenarnya tak ada kes. Kenapa saya kata tak ada kes, tuan-tuan? Sebab dia contohnya dalam kes yang 40 pertuduhan di Mahkamah Shah Alam, dia terima dana politik. Mana ada ahli politik, tuan-tuan, tak terima dana politik? Tanya dengan Tan Sri Badarudin. Semua ahli politik, kecil-kecil sampai besar, memang kita perlukan dana politik. Kalau tak ada tokoh korporat ke syarikat sana syarikat sini membantu kita, macam mana kita nak bantu beli beras lah, apa benda untuk jaga kawasan kita? Apatah lagi Presiden UMNO, apatah lagi bekas Presiden UMNO. Sudah pasti dana politik itu diperlukan. Nak bagi dana pilihan raya untuk pasang kemah ni semua, sini semua memerlukan duit, tuan-tuan. Dan ianya kita dapat melalui sumbangan politik. Tapi bezanya, bila dah tak ada idea, tak ada cara nak dakwa Presiden UMNO, apa yang mereka buat? Benda yang tak salah jadi salah. Padahal dalam undang-undang Malaysia, terima dana politik tak salah. Tapi bila UKSP, Ultra Kirana Sdn Bhd, memberi sumbangan politik kepada Datuk Zahid, mereka kata, saudara, ianya adalah satu rasuah. Kita tanya, kenapa kalau ianya rasuah, orang yang bagi rasuah tak didakwa? Dia cakap tak apa, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Ingat lagi tak, tuan-tuan? Dalam dunia ni tak pernah ada mana-mana badan perundangan yang dia kata siasat, kita dakwa dulu, kita siasat kemudian. Tak ada. Sepatutnya kita kena siasat dulu, siasat habis-habis. Dah selesai siasat, macam SPRM siasat Hakim Nazlan, dah 3 bulan dia selesai siasat, hantar ke AG, tak ada pula sebarang pertuduhan. Bila tanya AG, apa jadi, kenapa tak didakwa Nazlan? AG cakap, kami tak ada kertas siasatan. Terpaksa SPRM bagi balik kepada Tan Sri Idrus kertas siasatan.
baru dia buat kerja bila kita buat bising. Hari ni pun ada orang buat laporan SPRM ke atas Peguam Negara. Saya nak beritahu tuan-tuan, baru dia buat kerja, baru dia minta laporan dilengkapkan. SPRM pun lengkapkan, hantar balik, dia tendang balik, lengkapkan lagi, hantar balik, tendang balik. Dan sekarang ini sudah berada di tahap tuan-tuan, kertas siasatan dah lengkap, tinggal tuduh. Tetapi dah sebulan lebih tuan-tuan, masih tak tuduh-tuduh lagi. Kalau dikira daripada bulan Mei sampai sekarang dah berapa bulan dah tuan-tuan. Sebab apa mereka tak tuduh? Sebab Peguam Negara lantikan daripada Muhyiddin Yassin. Sebab apa dia tak nak tuduh? Sebab kalau dituduh Hakim Nazlan tuan-tuan, di bawah Seksyen 220 Kanun Kesiksaan ini, maka tak ada sebab mereka nak penjarakan Datuk Seri Najib di penjara Kanjang tuan-tuan. Mereka perlu isytiharkan kes Datuk Seri Najib sebagai null and void. Maksud dia apa? Kes yang dibicarakan di hadapan Hakim Nazlan yang telah menjatuhkan hukuman tanpa mengikut proses undang-undang ini mesti dianggap sebagai tidak sah. Dan Datuk Seri Najib, kalaupun tidak dibuang terus kes ini, dia perlu dibicarakan di hadapan seorang hakim yang tidak ada kepentingan peribadi, tidak ada konflik of interest. Dan ini akan menyebabkan Datuk Seri Najib boleh dibebaskan, boleh berkempen untuk Barisan Nasional, dan boleh memastikan kekalahan parti-parti lain yang menentang Barisan Nasional. Ini yang menyebabkan dia takut. Saudara, kita lihat Datuk Seri Zahid, dia terima dana politik, ia dianggap rasuah. Tetapi Allah Ta'ala tu maha besar tuan-tuan. Tiba-tiba tahun ini, selepas 3 tahun lebih Datuk Seri Zahid dibicarakan tuan-tuan, dia pun kena, mula-mula tu tak kena tuduh, hanya Datuk Najib yang dituduh. Tetapi tuan-tuan, bila Datuk Zahid ini mula dituduh, bila mana sesedara Tuan Dr. Mahathir memanggil dia, Tuan Mahathir kata, Zahid, you kena bubarkan UMNO dan masuk bersatu. Tuan-tuan, hebat tak hebat Presiden kita ni? Dia cakap dengan Tuan Mahathir apa tuan-tuan? Dia kata takkan ular lidi nak makan ular sawa. Dia kata, Tun, kalau saya bubarkan UMNO, 3.7 juta ahli UMNO akan kencing di kubur saya banjir, dia kata. Sebab orang akan marah. Siapa tak marah kalau UMNO parti keramat kita ini tuan-tuan dikuburkan ataupun dibubarkan? Betul tak betul? Ini realiti. Dan Alhamdulillah, terima kasih kerana Presiden UMNO, walaupun dia tahu bila dia tolak permintaan Mahathir untuk bubarkan UMNO, dia kena berhadapan dengan banyak pertuduhan, tetapi dia istiqamah tuan-tuan. Dia tetap tidak mengikut kehendak Mahathir. Dia tetap berjuang di bawah panji-panji UMNO dan Barisan Nasional. Satu tepukan gemuruh untuk Presiden parti kita. Tetapi tuan-tuan, 10 hari lepas tu, tiba-tiba dia berhadapan dengan bukan setakat 40 pertuduhan, 87 pertuduhan. Saya rasa kat Malaysia ni tak pernah ada orang kena teruk macam ni. Untuk apa? Untuk tunjukkan buruknya perangai Presiden UMNO tuan-tuan, supaya orang hilang hormat, hilang rasa simpati kepada UMNO, dan beranggapan UMNO ni sebuah parti yang korup. Tapi bila Allah Ta'ala tunjukkan dalam sesi pembicaraan, ni saksi pihak yang mendakwa, David Tan, dia kata, kami bukan bagi Datuk Zahid saja dana politik ni. Dia kata kami pun bagi kepada Tuan Mahathir. Orang Kedah juga ni tuan-tuan, Tuan Mahathir. Betul tak? Dia bagi melalui Tan Sri Rahmat. Kenal Tan Sri Rahmat? Yang kaya raya tuan-tuan, anak saudara Tuan Mahathir, nama dia Yasmin. Yasmin kahwin dengan Tan Sri Rahmat. Tan Sri Rahmat ni yang dapat projek
vendor kepada Proton. Itu sebab Proton melingkup, dia tetap kaya raya tuan-tuan. Sebab yang gemuk vendor-vendor yang merupakan kroni kepada Tuan Dr. Mahathir dulu. Saya nak beritahu tuan-tuan, bukan sikit 2.6 juta ringgit. Dia duk kata Dato' Najib 2.6 bilion, 2.6 bilion. Last kali rupanya dia pun dapat 2.6 bilion daripada UKSB. Muhyiddin 1.3 juta. Syafiq Abdal pun dapat. Orang macam Hanifah Aman dapat. Ramai lagi dapat. Jadi hakim dalam pembicaraan tu, dia kata laporan polis pun ada sebut nama orang lain, tapi kenapa orang ni tak kena dakwa? Hakim pun boleh tanya soalan ni pada pendakwaan tuan-tuan. Cuba bayangkan. Dan hakim cakap, saksi pun sekejap kata hantar pakai beg, saksi seorang lagi kata hantar pakai envelope. Bercanggah, tak konsisten. Tetapi yang paling menyedihkan, orang yang sama UKSB Sdn Bhd bagi pada Datuk Zahid, ianya dianggap sebagai rasuah. Orang yang sama bagi kepada Mahathir, bagi pada Muhyiddin, bagi kepada 2-3 orang lagi, ianya dianggap sebagai sumbangan politik. Jadi kenapa ada dua set undang-undang yang berbeza? Kenapa ada dua penafsiran yang berbeza? Bila orang UMNO tu tak nak dengar cakap Mahathir, tak nak dengar cakap Muhyiddin, tak nak bantu untuk sabotaj parti, orang ini dianggap terima rasuah. Tapi bila Mahathir and the gang, dia kata ini bukan rasuah, ini sumbangan politik. Nampak tak tuan-tuan? Allah Ta'ala nak tunjukkan. Akhirnya saudara, mahkamah memutuskan semua 40 kes ini tidak ada prima facie, maka semua dibuang dalam tong sampah tuan-tuan. Nasib baik, Datuk Zahid pun nasib baik, sebab hakim yang mengadili kes itu kebetulan lagi sebulan nak pencen, nak ugut pun tak lut tuan-tuan, nak sogok dengan kenaikan pangkat pun tak boleh sebab dia dah nak pencen. Maka dia telah membuat keputusan yang adil. Datuk Zahid telah dilepaskan. Alhamdulillah. Hari ini orang dah buka mata. Orang dah buka mata tuan-tuan. Tapi mereka ini masih lagi menggunakan poin politik yang sama. Dia kata kita nak buat pilihan raya time banjir. Saya nak beritahu, kita dah minta buat pilihan raya bukan baru ni. Kita minta buat pilihan raya tahun 2020 bulan Februari lagi. Bila mana kita asak Mahathir last kali, Mahathir telah pun meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Masa tu 222 ahli parlimen telah dipanggil tuan-tuan. Tapi masa tu tuan-tuan tak ada seorang pun yang layak, kerana tak ada seorang pun dapat sokongan 112 kerusi. Maka ke bawah duli tuanku, pada masa tu dia tanya dua soalan. Dia kata sama ada kamu nak parlimen dibubarkan atau buat pelantikan Perdana Menteri baru. Ahli wakil rakyat daripada UMNO, ahli wakil rakyat daripada PAS, kita telah bersetuju kita nak bubar. Tapi masa tu Covid baru melanda. Ke bawah dulu tuanku risau, kalau kita buat pilihan raya, maka ianya akan menyebarkan lagi Covid dengan rancak. Maka dia suruh akhirnya, walaupun tak ada seorang dapat jadi Perdana Menteri, dapat 112 kursi, dia suruh ketua-ketua parti berpakat. Bila suruh ketua-ketua parti berpakat, itu yang Presiden UMNO berpakat dengan Presiden PAS, berpakat dengan GPS, berpakat dengan Presiden Bersatu, lantiklah Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Kita nak pilihan raya, kita bukan nak lantik Perdana Menteri baru, tapi nak buat macam mana? Keadaan tidak mengizinkan. Kali kedua kita minta supaya dibubarkan bila mana Muhyiddin telah mengkhianati kita. Kita dah maafkan dia, kita dah ampunkan pengkhianatan dia. Dia bekerjasama dengan Lim Kit Siang untuk menjatuhkan kita 2018. Kita lupakan semua itu. Malah dia ada 32 kursi yang betul-betul dia menang, dan masih menyokong dia 5 orang je ahli parlimen. Lagi 7 orang tuan-tuan mengikut Tuan Mahathir, Parti Pejuang. 5 orang je. Yang baki datang daripada mana? 16 orang dia curi daripada UMNO.
9 orang dia curi daripada PKR, ada 4 orang lagi bebas.